Baiklah, kalau kamu menang, saya akan berikan 1 malam. Lagipun, kamu takkan menang. Jangan buat kelakar. Kami patut bersyukur kamu dilayan pun. Ya, betul tu. Kalau saya menang, saya pun akan berikan 1 malam. Mustahil kamu boleh menang. 6 pegawai wanita asing dalam pakaian renang mengelilingi seorang anggota pasukan khas Malaysia, mengejeknya. Negara awak bukan pulau pun, apa yang awak boleh buat di laut? Kononnya lelaki Jepun pandai berenang. Makanlah umegoshi awak tu dan bermain di darat sahaja. Adakah kamu gila mencabar pasukan khas tentera Amerika kami? Cabaran yang memalukan, ejekan terang-terangan, dan perlawanan renang yang dipertaruhkan dengan maruah negara. Namun, wanita-wanita angkuh ini tidak lama lagi akan melutut dan memohon maaf dengan linangan air mata. Apa sebenarnya yang berlaku di laut? Kini bermulalah detik mengejutkan di mana Sakai Haruki, anak penyelam AMA dari Pulau Sipadan, Malaysia, mempamerkan kehebatan yang tidak disangka-sangka. Pada suatu petang yang terik, jam 3 petang, di bawah sinaran matahari Pasifik, pantai di hadapan pangkalan latihan, bersama antarabangsa Langkawi, dipenuhi dengan anggota tentera dari pelbagai negara. Ia adalah masa rehat bebas selepas latihan, di mana anggota tentera berkumpul bertiga-tiga atau berlima-lima untuk berehat. Bunyi ombak, jeritan camar, dan gelak tawa dari sana-sini bercampur aduk. Sakai Haruki, seorang anggota pasukan khas Malaysia, duduk di bangku tepi pantai memerhati laut dengan tenang. Dia berusia 28 tahun, dengan ketinggian 182 cm dan susuk tubuh yang sasa, serta kulit sawo matang yang terbakar matahari yang menarik perhatian. Sebagai bekas anggota pasukan khas, tubuhnya tidak mempunyai lemak berlebihan dan parut-parut latihan jelas kelihatan di kedua-dua lengannya. Berpakaian sukan hitam, dia tidak membuat bising atau bergurau seperti anggota tentera lain, hanya merenung ke kaki langit dengan tenang. Hei, tengok tu. Anggota tentera darat Malaysia. Tiba-tiba, suara bahasa Inggeris kedengaran, membuat Sakai Haruki mengangkat wajahnya. 6 pegawai wanita asing sedang mendekat. Masing-masing memakai pakaian seragam tentera Amerika, Britain, Australia, Kanada, Jerman, dan Perancis. Tetapi kini semuanya memakai pakaian renang yang menawan. Mereka mendekat dengan gaya penuh keyakinan, seolah-olah sedang mengadakan pertunjukan fashion. Yang mengetuai adalah Major Clara, 32 tahun, seorang anggota pasukan khas tentera laut Amerika Syarikat. 4. Dengan rambut perang dan mata biru. Dia mempunyai ketinggian langsing 175 cm dan badan yang cergas hasil latihan. Bikini merahnya menyerlahkan kulitnya yang keperangan. Yang paling menonjol adalah sikap angkuh yang terpancar dari wajahnya. Kami dengar pasukan khas Malaysia hebat, betul ke? Clara bertanya dengan nada mengejek. Suaranya dipenuhi dengan sindiran yang menjengkelkan. Sakai Haruki tetap membisu, namun mata hitamnya merenungnya dengan tenang. Kemudian, Kapten Emily dari tentera Britain menyampuk. Dengan rambut coklat yang disanggul tinggi, dia memakai pakaian renang one piece berwarna hijau. Saya dengar pasukan khas Malaysia pandai dalam latihan ekstrem. Tahan sejuk, tahan lapar, perkara-perkara begitu. Tapi kita tak tahu sama ada itu kekuatan sebenar mereka. Tapi dalam renang, Lieutenant Sophia dari tentera Australia mula ketawa. Kulit sawo matangnya yang memakai two-piece hitam berkilauan di bawah matahari. Negara awak bukan pulau pun, apa yang awak boleh buat di laut? Kami di Australia adalah negara meluncur. Lieutenant Olivia dari tentera Kanada turut menambah. Betul tu, Kanada berlatih di 5 tasik besar, tapi negara awak cuma kawasan pergunungan, kan? Pakaian renang biru gelapnya sangat sesuai dengan rambut perang keemasannya. Major Hannah dari tentera Jerman berkata sambil menyilangkan tangannya. Pasukan tentera laut Jerman kami berlatih di air sejuk Laut Baltik. Itu adalah tahap yang berbeza dengan Laut Panas Asia. Pakaian renang kelabunya menambahkan kesan tajam. Akhirnya, Kapten Marie dari tentera Perancis melangkah ke hadapan. Kami yang berlatih di Laut Mediterranean, rasa-rasanya pasukan khas Malaysia ini bagaimana? Sekadar nama sahaja, bukan? Dia mengangkat bahu dengan pakaian renang putihnya. 6 pegawai wanita itu mengelilingi Haruki dalam satu bulatan, seperti dubuk yang mengintai mangsa.
Mata mereka dipenuhi dengan rasa bangga dan ejekan, dan senyuman sinis terukir di bibir mereka. Anggota tentera dari negara lain yang lalu lalang turut hairan, dan seorang demi seorang mula berkumpul. Apa yang berlaku? Clara lagi? Membuli siapa pula kali ini? Kesiannya anggota Jepun itu. Suara bisikan semakin lama semakin kuat. Tanpa disedari, kira-kira 30 penonton telah berkumpul. Beberapa orang telah mengeluarkan telefon bimbit mereka, bersedia untuk merakam. Saya ada satu cadangan yang menarik. Clara melangkah setapak ke hadapan. Senyuman provokatif terukir di bibirnya. Apabila jarak antara dia dan Sakai Haruki semakin rapat, hanya selangkah, bau minyak wanginya bercampur dengan angin laut. Bagaimana kalau kita belum berenang? Awak dan saya. Sakai Haruki perlahan-lahan berdiri. Ketika duduk, tidak begitu jelas, tetapi apabila dia berdiri, susuk tubuhnya jelas kelihatan. Dia lebih tinggi daripada Clara kira-kira 1 kepala, dan otot-ototnya yang pejal dapat dirasakan walaupun di sebalik pakaian sukannya. Namun, ekspresinya tetap tenang. Tidak perlu. Suaranya rendah dan tenang. Walaupun sebutan bahasa Inggrisnya tidak sempurna, maksudnya jelas disampaikan. Takut ke? Clara mengejek. Atau memang tahu akan kalah, jadi tak mahu cabaran yang tak bermakna? Baiklah, saya akan buat ia menarik. Clara tiba-tiba meninggikan suaranya. Semua mata tertumpu. Dia membuat gerak isyarat berlebihan, seolah-olah seorang pelakon di atas pentas. Kalau awak menang, saya akan berikan awak 1 malam. Serta-merta, pantai menjadi sunyi. Hanya bunyi ombak memecah kesunyian. Dan tidak lama kemudian, gelak tawa dan ejekan meletus. Gila, Clara serius tuh. Anggota Jepun itu untung besar. Mata Sakai Haruki berkedut buat kali pertama. Otot-otot rahangnya bergerak. Tak apa, lagipun awak takkan menang. Clara menyisir rambutnya. Rambut perangnya berkilauan di bawah cahaya matahari. Pasukan khas Malaysia mencabar pasukan khas Tentera Laut Amerika Syarikat kami? Jangan buat lawak. Saya atlet renang masa universiti. Saya pernah mewakili negeri dan bertanding di kejohanan kebangsaan. Meja Hana dari tentera Jerman menyilangkan tangan dan menyokong. Betul tu. Kalau saya boleh kalahkan Clara, saya pun akan berikan 1 malam. Lagipun, kemungkinan sifar, jadi boleh bertaruh dengan santai. Saya juga. Kapten Mari dari tentera Perancis mengangkat tangan. Lagipun mustahil, jadi kamu takkan pernah tahu betapa manisnya malam seorang wanita Perancis. Menariknya, Lieutenant Olivia dari tentera Kanada turut menyampuk. Saya pun bertaruh, lagipun jelas dia takkan menang. Jangan mimpikan lelaki Jepun boleh kalahkan wanita Amerika Utara. Emily dan Sofia juga berkata perkara yang sama secara bergilir-gilir. Kami pun bertaruh. Lagipun kami takkan kalah, jadi selamatlah. Keenam-enam pegawai wanita itu berkata perkara yang sama. Mereka ketawa serentak, seolah-olah telah berpakat. Gelak tawa mereka bergema di pantai, dan anggota tentera yang menonton mula mengeluarkan telefon bimbit dan merakam. Lampu flash menyala, dan lampu merah yang menunjukkan rakaman video berkelip di sana-sini. Ini hebat, mesti upload ke YouTube. Tajuknya, Pasukan Khas Malaysia vs 6 Wanita, Taruhan Mengejutkan. Sakai Haruki mengepal penumbuknya. Dia tidak menyangka situasi seperti ini. Dia hanya mahu berehat dengan tenang melihat laut, tetapi kini ia telah menjadi situasi yang melibatkan maruah negara. Selagi nama pasukan khas Malaysia dipertaruhkan, dia tidak boleh berundur. Kalau kamu menolak, kabar angin akan tersebar bahawa kamu penakut. Clara berbisik. Bibirnya mendekati telinga Haruki. Semua orang sudah merakam, kan? Kami akan letak tajuk Pasukan Khas Malaysia lari dan sebarkannya. Kabar angin akan sampai ke negara kamu. Sakai Haruki memandang sekeliling. Kira-kira 50 anggota tentera telah berkumpul, semuanya melihat dengan ekspresi ingin tahu. Beberapa pegawai tentera Amerika telah mula bertaruh. Saya bertaruh $100 untuk Clara. Saya 200. Sudah tentu Clara. Ada siapa-siapa nak bertaruh untuk pasukan khas Malaysia? Saya bagi dividen 100 kali ganda. Sakai Haruki menarik nafas dalam-dalam. Ombak ganas di laut, sipadan terlintas di fikirannya. Kenangan belajar menyelam bersama ibunya, seorang ama, sejak kecil. Detik-detik membuang jaring bersama ayahnya, seorang nelayan,
di laut bergelora. Namun, dia tidak perlu menceritakan kisah-kisah itu. Cukup dengan menunjukkan melalui tindakan. Dia perlahan-lahan membuka mulutnya. Saya ada syarat. Mata Clara bersinar. Dia telah termakan umpan. Oh, apa dia? Yang menang akan menerima permohonan maaf dari yang kalah. Secara terbuka, Clara mencebik. Permohonan maaf, itu sahaja? Baiklah, saya terima. Lagipun saya akan menang. Saya tak sabar nak tengok pasukan khas Malaysia melutut dan mengaku tidak sehebat mana. Dan satu lagi, Sakai Haruki menambah. Pertandingan renang ini akan diadakan 2 kali. Sekali di kolam renang dan sekali di laut. Clara menunjukkan ekspresi ragu-ragu seketika. Kenapa 2 kali, kolam dan laut? Untuk melihat kemampuan sebenar, kedua-duanya perlu dilakukan. Kata-kata Sakai Haruki dipenuhi dengan keyakinan yang aneh. Clara merenung matanya seketika. Ada sesuatu yang tersembunyi di sebalik mata hitam pekat itu, tetapi dia tidak peduli. Baiklah, saya hanya perlu menang kedua-dua kali kan? Mudah sahaja. Keesokan paginya, jam 9, kolam renang sudah penuh dengan penonton. Tempat duduk penonton bersaiz 500 orang hampir penuh. Anggota tentera dari pelbagai negara duduk berkumpul mengikut negara masing-masing dan suara-suara berbahasa tempatan bercampur aduk di sana-sini. Lampu neon di siling kolam memantul di permukaan air, berkilauan, dan bau klorin memenuhi ruang. Taruhan akan ditutup dalam 5 minit. Seseorang menjerit. Pertaruhan tidak rasmi sedang berlangsung. Ada anggota tentera Amerika yang membuka komputer riba dan menyusun butiran taruhan dalam fail Excel. Kadar dividen semasa. Clara 0,05, Haruki 20. 20 kali ganda. Kalau bertaruh $10, dapat $200? Tak, kenapa nak bertaruh kalau sudah tentu kalah? Buang duit sahaja. Di satu bahagian tempat duduk penonton, 6 pegawai wanita itu duduk sebaris. Hari itu mereka memakai pakaian sukan, tetapi bersedia untuk menukar kepada pakaian renang bila-bila masa. Mereka saling bergurau dengan ekspresi penuh keyakinan. Clara, jangan menang terlalu kuat. Kesian dia. Betul tu? Bolehlah beri dia 1 pusingan kan? Jangan buat lawak. Kena kalahkan dia habis-habisan. Barulah mereka takkan berani abaikan kita lagi. Clara sudah menukar kepada pakaian renang seluruh badan profesional. Ia adalah pakaian renang pertandingan mahal berwarna hitam dengan garisan merah. Ia adalah produk terkini yang menekan otot dan mengurangkan rintangan air. Dia meregangkan badan di hadapan cermin, melonggarkan otot-ototnya. Sudah lama saya tak berenang seserius ini sejak zaman universiti, Clara bergumam. Rekodnya untuk 100 meter gaya bebas adalah 54 saat. Walaupun bukan profesional, dia adalah yang terbaik di kalangan amatur. Dari bilik persalinan di seberang, Sakai Haruki keluar. Dia hanya memakai seluar renang hitam ringkas yang sama seperti semalam. Tiada peralatan khas atau rekaan mewah. Namun, apabila tubuhnya muncul, desahan kecil kedengaran dari tempat duduk penonton. Wow, badan dia mantap. Macam ukiran. Batu-batu sen. Tapi badan bagus tak semestinya pandai berenang. Tubuh Sakai Haruki tidak seperti atlet renang. Ia bukan tubuh yang licin dan rapi, tetapi otot-otot kasar yang terlatih dalam latihan praktikal. Terdapat parut lama di belakangnya, dan kesan parut seperti tatu samar-samar kelihatan di lengannya. Ia adalah kesan latihan neraka pasukan khas Malaysia. Dia berdiri di hadapan blok permulaan dalam diam, seolah-olah tidak menghiraukan pandangan atau bunyi bising di sekeliling. Dia hanya menatap permukaan air dengan tenang, mengatur nafasnya. Clara muncul dengan langkah yang megah. Siulan dan sorakan kedengaran dari tempat duduk penonton. Clara, tunjukkan pada mereka. Kekuatan tentera Amerika. Kalahkan pasukan khas Malaysia. Clara mengangkat tangan dan melambai kepada penonton. Dia tersenyum santai, seolah-olah sudah menang. Kemudian dia berdiri di lorong bersebelahan dengan Sakai Haruki. Sudah bersedia? Clara bertanya dalam bahasa Inggris. Sakai Haruki hanya mengangguk perlahan. Menyesal pun sudah terlambat. Saya akan tunjukkan betapa pantasnya saya. Pengadil memegang mikrofon. Dia adalah seorang kapten dari tentera Kanada. Hadirin sekalian, kita akan mulakan pertandingan rasmi sekarang. Acara pertama, 100 meter gaya bebas.
Tempat duduk penonton menjadi sunyi. Ketegangan memenuhi kolam. Lorong 4, meja Clara, Tentera Laut Amerika Syarikat. Sorakan meletus. Lorong 5, Sakai Haruki, pasukan khas Malaysia. Hanya tepukan samar kedengaran. Kebanyakan orang menyokong Clara. Atlet, ke blok permulaan. Kedua-dua mereka naik ke blok permulaan. Clara mengambil posisi seperti dalam buku teks. Badannya membongkok, tangan dihayun ke belakang, lutut dibengkokkan sedikit, posisi sedia yang sempurna. Sakai Haruki pula dalam posisi yang sedikit berbeza. Dia membongkok lebih rendah, mengekalkan sudut yang dalam seolah-olah sedang menyelam ke laut. Sedia, pengadil meletakkan whistle di mulutnya. Kolam menjadi begitu senyap sehingga bunyi nafas pun tidak kedengaran. Semua mata tertumpu kepada kedua-dua perenang. Dengan isyarat permulaan, kedua-dua badan melompat ke udara. Selaman Clara benar-benar sempurna. Dia melompat dalam lengkungan yang anggun, memasuki air dengan percikan air yang minimum. Sudut, masa, semuanya seperti dalam buku teks. Selaman, Sakai Haruki berbeza. Dia menyelam lebih jauh dan lebih dalam. Dia menyelam dengan sudut yang dalam, seolah-olah seorang ama yang pergi mencari sesuatu di bawah air. Penonton menyangka ia adalah kesilapan, tetapi ia adalah pergerakan yang dikira. Kamera bawah air merakam kedua-dua perenang. Clara segera memulakan tendangan lumba-lumba yang kuat. Kakinya bergerak anggun seperti ikan. Dia bergerak dalam keadaan menyelam sehingga 15 m, kemudian naik ke permukaan. Ini kerana mengikut peraturan, menyelam hanya dibenarkan sehingga 15 m. Clara mendahului. Ditanda 25 m. Clara mendahului separuh badan. Seorang sarjan tentera Amerika yang menggelar dirinya pengulas, menyiarkan melalui mikrofon. Gaya renang Clara benar-benar cantik. Lengannya mengayuh air pada sudut yang tepat, dan setiap 3 ayunan lengan dia menoleh ke sisi untuk bernafas. Gayanya sangat kemas sehingga hampir tidak ada percikan air. Namun mereka yang tahu tentang renang merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Gaya renang Sakai Haruki adalah unik. Pergerakan lengannya diminimumkan, namun daya tujahnya sangat mengagumkan. Yang paling penting, tubuhnya kelihatan menyatu dengan air, begitu semula jadi. Seolah-olah seekor ikan lumba-lumba sedang berenang. Titik pusingan, 50. Clara menunjukkan pusingan yang sempurna. Sambil mendekati dinding, dia membuat pusingan ke hadapan, membalikkan badan, dan menolak dinding dengan kuat menggunakan kedua-dua kaki. Dia memecut semula dengan tendangan lumba-lumba bawah air. Namun, pusingan Sakai Haruki mengejutkan semua orang. Sejurus sebelum menyentuh dinding, dia memusingkan badannya dan berputar hampir 180 darah. Dia menyelam jauh lebih dalam daripada pusingan biasa dan kekal lebih lama di bawah air selepas menolak dinding. Oh, apa tu? Bukan kesilapan ke? Dia menyelam terlalu lama. Namun, itu bukan kesilapan. Sakai Haruki mencapai kelajuan yang luar biasa di bawah air. Dia meneruskan tendangan yang kuat di tempat yang lebih dalam di mana rintangan air adalah minimum. Dan akhirnya, di tanda 70 m, dia naik ke permukaan. Apa? Jurang semakin rapat. Ia benar. Jarak dengan Clara semakin rapat dengan ketara. Clara turut merasakannya. Dia merasakan bayang-bayang di lorong bersebelahan semakin rapat. Apa? Kenapa dia mengejar? Clara bergelora dalam hati. Dia mengayuh lengannya lebih cepat. Kitaran pernafasannya juga dipendekkan dan dia meningkatkan bilangan ayunan lengan. Namun, anehnya, jurang terus mengecil. Di tanda 80 meter, kedua-dua perenang hampir sama. Tempat duduk penonton mula riuh. Hei, Sakai Haruki sudah mengejar. Mustahil. Ketegangan pertama kali muncul di wajah Clara. Dia mengerahkan segala-galanya untuk 20 meter akhir. Dia memulakan pecutan terakhir. Dia mengayunkan lengannya seperti orang gila, mengerahkan sekuat tenaganya. Namun, pada saat itu, perubahan mengejutkan berlaku pada Haruki. Seolah-olah dia telah menyimpan tenaganya selama ini, dia tiba-tiba memecut dengan kelajuan yang meletup. Tubuhnya bergerak ke hadapan seolah-olah hampir melompat keluar dari permukaan air. 90 meter. Sakai Haruki memintas. Ia adalah perbezaan separuh kayuhan, tetapi dia jelas mendahului. 95 m. Jurang semakin luas. Clara mengejar dengan panik, tetapi sudah terlambat.
Sentuhan terakhir. Kedua-dua tangan menyentuh dinding hampir serentak. Ia adalah pertarungan yang begitu sengit sehingga mata kasar tidak dapat membezakannya. Semua orang menatap papan markah elektronik. Keputusan keluar. Yksi. Haruki. 52,3 saat. 2. Clara. 52,291 saat. Perbezaan 0,54 saat. Ia adalah pertarungan yang sangat sengit, tetapi kemenangan yang jelas. Kolam menjadi sunyi seketika. Ia adalah keputusan yang tidak dijangka oleh sesiapa. Clara mengangkat kepalanya dari air. Mata birunya menatap papan markah elektronik dengan rasa tidak percaya. Bagaimana ini boleh berlaku? Sakai Haruki keluar dari air dengan tenang. Dia tidak mengah sedikit pun, ekspresinya tenang. Dia kelihatan santai, seolah-olah baru selesai senaman ringan. Tunggu! Emily tiba-tiba berdiri dan menjerit. Suaranya, bercampur dengan lohat Britain, bergema di kolam. Ini kebetulan, kita patut buat lagi. Clara buat kesilapan. Pegawai wanita lain turut bersetuju. Hana menyilangkan tangan dan menyampuk. Betul tu. Perlumbaan pertama adalah pemanasan badan sahaja. Pertarungan sebenar bermula sekarang. Sofia turut mengangguk. Clara terlalu leka. Kali ini dia akan tunjukkan. Clara keluar dari air dengan tendangan. Wajahnya merah padam kerana terkejut dan marah. Titisan air menitis dari rambut perangnya membasahi lantai. Dia memandang Haruki sambil mengah. Kamu hanya bernasib baik. Seterusnya, 200 Mei. Barulah kekuatan sebenar akan kelihatan dalam jarak jauh. Sakai Haruki mengelap kepalanya dengan tuala dan menjawab dengan tenang. Baiklah, tempat duduk penonton kembali riuh. Kali ini, lebih ramai orang mula bertaruh untuk Haruki. Hei, ada sesiapa? Saya bertaruh $50 untuk Haruki. Saya juga. Tadi tengokkan, dia memang hebat. Tak, jarak dekat kadang-kadang nasib pun main peranan. Jarak jauh, Clara mesti menang. Masa rehat 10 minit diberikan. Clara duduk di bangku, minum minuman sukan sambil menyusun semula strateginya. Fikirannya kusut. Apa yang berlaku? Memang saya mendahului tadi. Tapi tiba-tiba dia memecut di akhir. Adakah dia menyimpan tenaga dari awal? Clara mencuri pandang ke arah Sakai Haruki. Sakai Haruki duduk dengan tenang, mata terpejam. Dia tenang, seolah-olah sedang bermeditasi. Dadanya naik turun secara teratur, dan ekspresinya damai. Sikap santai itu betul-betul menjengkelkan. Clara berang. Sejak zaman universiti, dia tidak pernah kalah dalam renang kepada sesiapa. Dia telah mewakili negeri dan bertanding di kejohanan kebangsaan, dan selepas menyertai tentera laut, dia dipilih untuk pasukan khas kerana kebolehan renangnya. Namun, kalah kepada seorang lelaki Asia yang tidak dikenali, egonya tidak dapat menerima. Bersedia untuk acara kedua. Suara pengadil kedengaran, Clara tiba-tiba berdiri. Kali ini, ekspresinya berbeza. Sikap bergurau telah hilang dan matanya yang tajam berkilauan. 200 meter, gaya, bebas. Atlet masuk. Kedua-dua perenang kembali ke blok permulaan. Kali ini suasana benar-benar berbeza. Clara dalam keadaan fokus yang melampau, manakala Haruki tetap tenang seperti biasa. Sedia. Mula. Dengan isyarat, Clara melompat seperti orang gila. Kali ini dia mengerahkan segala-galanya dari awal. Dia memecut dengan kelajuan yang pantas, seperti perlumbaan jarak dekat. Percikan air memercik ganas dan lengannya berputar seperti kipas. Clara mengganas. Di tanda 50 meter, dia sudah mendahului lebih dari satu pusingan penuh. Ia benar-benar mendominasi. Clara menukar kemarahannya menjadi tenaga, berenang seperti orang gila. Di tanda 100 Mei, dia masih mendahului dengan jelas ketika membuat pusingan pertama. Namun, masalahnya muncul selepas itu. Harga untuk memecut 100 meter pertama mula kelihatan. Nafasnya menjadi berat, dan lengannya terasa berat. Sakai Haruki pula mengekalkan rentak yang sama seperti di awal. 120 Mei. Jurang mula rapat. Kelajuan Clara jelas menurun. Pergerakan lengannya tidak teratur dan kitaran pernafasannya menjadi tidak menentu. Tidak, kenapa saya letih? Clara berasa putus asa. Biasanya, 200 men adalah mudah baginya. Namun, kerana terlalu laju di serak map pertama,
Asid laktik mula terkumpul. Rasa sakit seperti otot terbakar menyambar. 150 meter. Pusingan terakhir. Jurang antara kedua-dua mereka telah rapat sepenuhnya. Malah, Sakai Haruki mula mendahului. Sakai Haruki masih mengekalkan rentak yang konsisten dan gayanya selaras sempurna dengan air. 170 meter. Sakai Haruki jelas mendahului. Clara cuba mengejar dengan sekuat hati, tetapi tenaganya sudah habis. Lengannya terasa berat seperti pelumbum dan kakinya hampir tidak bergerak. 30 meter terakhir. Tempat duduk penonton kembali riuh. Kali ini jurang lebih jelas. Sakai Haruki mendahului hampir lebih dari separuh pusingan. Tak mungkin. Clara kalah. Lelaki Jepun itu memang hebat. Sakai Haruki menyentuh dinding terlebih dahulu. Kali ini tidak ada ruang untuk perdebatan. Yksi. Haruki. 1 menit 58,22 saat. 2. Clara. 2 menit 0,45 saat. Perbezaan lebih dari 2 saat. Kemenangan yang mutlak. Clara berpaut pada dinding, mengah dengan teruk. Air mata berkumpul di dalam cermin mata renangnya. Dia kesal, tetapi dia tidak faham. Dia tidak faham bagaimana Haruki boleh mengekalkan kelajuan yang konsisten dan mengapa dia tidak letih sama sekali. Sakai Haruki berjalan keluar dari air dengan santai. Nafasnya sedikit berat, tetapi segera stabil semula. Dia mengelap kepalanya dengan tuala sambil merenung Clara. Esok di laut, suaranya tenang, tetapi dipenuhi dengan keyakinan yang aneh. Clara tiba-tiba berdiri. Air memercik di lantai. Baiklah. Di laut berbeza. Ada ombak, ada arus. Ia adalah permainan yang sama sekali berbeza dari kolam. Betul, Sakai Haruki tersenyum samar. Laut memang berbeza dari kolam. Senyuman itu entah mengapa menimbulkan rasa tidak enak, tetapi Clara mengetap giginya. Kebanggaannya benar-benar hancur. Kebanggaan tentara laut Amerika Syarikat, kehormatan pegawai wanita, semuanya dipertaruhkan. Esok, saya tidak akan kalah. Saya akan mengerahkan segala-galanya untuk menang. Clara menghembuskan nafas dengan kasar sambil menuju ke bilik persalinan. Pegawai wanita lain bergegas mengekorinya. Clara, awak oke? Apa yang berlaku? Saya takkan kalah begitu sahaja. Dia ada sesuatu. Dia bukan perenang biasa. Tempat duduk penonton menjadi kecoh. Mereka yang memenangi wang dari taruhan bersorak, manakala yang kalah kelihatan seperti mahu menangis. Yeay, $50 jadi $1,000. Sial, saya hilang $500. Kena all-in untuk perlombaan laut esok. Petang itu, seluruh pangkalan sibuk dengan cerita ini. Berita bahawa anggota pasukan khas Malaysia telah mengalahkan Clara 2 kali berturut-turut tersebar seperti bom. Di kantin, di padang latihan, di asrama, semua orang hanya bercakap tentang ini. Dengar tak? Clara kalah 2 kali. Tak sangka. Perlombaan laut esok tak boleh dilepaskan. Pada sebelah malam, mesyuarat tergempar diadakan di asrama pegawai wanita. Clara duduk di atas katil, memegang kepalanya. 5 orang yang lain duduk di sekelilingnya dengan wajah risau. Clara, kuatkan semangat. Esoklah pertarungan sebenar. Emily memujuk, tetapi Clara menggelengkan kepalanya. Saya tak faham. Saya yakin dari segi teknik, saya lebih baik. Gaya dan kelajuan saya semuanya bagus, tapi kenapa saya kalah? Hana membuka komputer ribanya. Saya sudah menganalisis videonya. Gaya renang Haruki istimewa. Kecekapan tenaga yang sangat tinggi, tiada pergerakan yang tidak perlu. Cara dia meminimumkan geseran dengan air. Adakah itu mungkin? Sofia bertanya. Secara teori, ya. Tapi untuk melakukannya secara praktikal, memerlukan pengalaman yang sangat besar. Macam orang yang menghabiskan seumur hidupnya di bawah air. Clara mengepal penumbuknya. Esok berbeza. Laut adalah kepakaran saya. Saya membesar di pantai California dan berlatih di Hawaii. Saya menguasai cara membaca ombak, mengatasi arus, semuanya. Mari bertanya dengan berhati-hati. Bagaimana kalau kita kalah esok? Semata bilik menjadi sunyi. Tiada siapa yang mahu menyebut perkataan itu. Mereka semua terkejut dengan fikiran bahawa taruhan yang memalukan yang mereka berenam buat mungkin menjadi kenyataan. Tidak, Clara berkata dengan tegas. Saya takkan kalah. Saya takkan kalah walaupun mati.
Sementara itu, Sakai Haruki berjalan sendirian di pantai. Angin malam yang dingin bertiup, tetapi dia tidak peduli. Sambil mendengar bunyi ombak, dia teringat zaman kanak-kanaknya. Haruki, laut bukanlah tempat yang menakutkan. Kalau kamu menghormatinya, laut akan menerima kamu. Suara arwah ibunya bergema di telinganya. Ibunya, seorang ama dari Pulau Sipadan, telah mengajar Sakai Haruki bagaimana menganggap laut seperti rumah. Keesokan paginya, jam 10 pagi, pantai lebih sesak daripada hari sebelumnya. Lebih 1,000 orang berkumpul. Pertarungan ini menjadi begitu terkenal sehingga komandan pangkalan pun datang menonton. Tempat duduk penonton sementara telah didirikan dan beberapa drone bersedia untuk merakam di udara. Ketinggian ombak hari ini 1 hingga 1,5 meter. Angin bertiup dari timur dengan kelajuan 5 mt/s. Seorang sarjan tentera Australia yang memegang mikrofon menyiarkan keadaan di lokasi. Laut kelihatan tenang sekilas pandang, tetapi jika dilihat dengan teliti, terdapat riak-riak halus. Ia adalah keadaan yang boleh menjadi faktor penentu bagi perenang berpengalaman. Penutupan taruhan terakhir, jumlah wang taruhan semasa $50,000. Skala taruhan juga jauh lebih besar daripada semalam. Kini, pegawai-pegawai pun secara terbuka turut serta dalam taruhan. Menariknya, bilangan orang yang bertaruh untuk Haruki telah meningkat secara mendadak. 2 kemenangan semalam telah mengubah fikiran orang ramai. Clara muncul di pantai terlebih dahulu. Hari itu dia memakai pakaian renang seluruh badan hitam. Ia diperbuat daripada bahan terkini yang meniru kulit ikan hiu, produk yang mengurangkan rintangan air secara ekstrem. Dia menanggalkan cermin mata hitamnya dan memerhatikan laut. Dia membaca korak ombak, arah angin, dan aliran arus. Hari ini ada arus dari timur. Akan terhanyut ke sisi di tengah-tengah, kena berenang pada sudut terlebih dahulu. Clara membuat analisis sebagai seorang pakar. Dia benar-benar pakar dalam renang lautan. Latihan lautan yang teruk yang dia terima di Hawaii tidak sia-sia. Sakai Haruki juga muncul di pantai. Seperti biasa, dia hanya memakai seluar renang hitam ringkas. Namun, hari ini ada sesuatu yang berbeza. Pandangannya kelihatan lebih dalam dan ekspresinya ketika menatap laut mempunyai sentuhan nostalgia. Sakai Haruki berjalan tanpa alas kaki di pantai berpasir, merasakan ombak. Air laut yang dingin masuk di antara jari kakinya dan surut kembali. Dia memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam. Udara masin memenuhi paru-parunya. Laluan ini adalah dari sini ke Pelampung Merah di sana, ulang-alik 2 kilometer. Pengadil menjelaskan dengan suara lantang. Pelampung Merah besar terapung di tempat sejauh 1 kilometer. Pelampung yang diayun ombak itu jelas kelihatan dari jauh. Jika Anda berasa bahaya di tengah jalan, sila angkat tangan dan beri isyarat dengan segera. Bot penyelamat sedang menunggu. 4 buah bot penyelamat diletakkan di sekitar laluan. Ia adalah sebagai persediaan untuk sebarang kemungkinan. Kaki tangan perubatan juga bersedia di pantai. Kedua-dua perenang, ke garisan permulaan. Clara dan Sakai Haruki berdiri bersebelahan. Clara beberapa kali memusingkan lengannya untuk melonggarkan badan, manakala Sakai Haruki menatap kaki langit dengan tenang. Saya akui saya kalah semalam, Clara berkata dengan suara rendah. Tapi laut berbeza. Di sini, pengalaman adalah kekuatan. Saya sudah berenang ratusan kali di Lautan Pasifik. Sakai Haruki tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Sedia. Pengadil memegang pistol isyarat. Pantai menjadi sunyi seketika. Hanya bunyi ombak dan jeritan camar kedengaran. Bang! Dengan bunyi tembakan, kedua-dua mereka meluru ke arah ombak. Air laut yang dingin menyelubungi seluruh badan. Ia adalah sensasi yang sama sekali berbeza dari kolam renang. Air masin masuk ke hidung dan mulut, dan ombak menggoncang badan. Clara meluru ke hadapan terlebih dahulu. Dia menembusi ombak secara langsung. Apabila ombak besar datang, dia menyelam ke bawahnya, dan ombak kecil dia lalui begitu sahaja. Ia adalah kemahiran yang cekap, seperti yang dijangka dari orang berpengalaman. Clara mendahului. Di tanda 100 meter, dia sudah mendahului lebih dari 10 meter. Suara pengulas melalui pembesar suara, sambil melihat rakaman drone, penonton bersorak. Memang Clara, di laut, dia akhirnya akan membalas dendam.
Namun, orang yang memerhati dengan teliti merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Gaya renang Sakai Haruki adalah unik. Dia tidak melawan ombak, sebaliknya dia mengikut rentak ombak. Apabila ombak menolak, dia menggunakan kekuatannya untuk bergerak ke hadapan dan apabila ombak surut, dia merendahkan badannya untuk mengurangkan rintangan. Di tanda 300 Mei, seperti yang dijangka, arus dari timur bermula. Arus laut yang datang dari sisi menghalang arah pergerakan. Clara menyesuaikan sudutnya, seolah-olah sudah menjangkanya. Namun, arus itu lebih kuat dari yang disangka. Sial, kuatnya. Clara mengayuh lengannya lebih kuat. Dia cuba bergerak lurus menentang arus. Namun, semakin dia berbuat begitu, semakin banyak tenaga yang dihabiskan. Tambahan pula, ombak melanda secara tidak teratur, mengganggu rentak pernafasannya. Dia terbatuk-batuk selepas menelan air masin beberapa kali. Sakai Haruki pula mengambil pendekatan yang sama sekali berbeza. Dia tidak melawan arus, sebaliknya bergerak secara menyerong. Pada pandangan pertama, ia kelihatan seperti mengambil jalan yang lebih jauh, tetapi sebenarnya dia menggunakan kekuatan arus untuk bergerak ke hadapan dengan lebih cepat. 500 mil. Jurang antara kedua-dua mereka mula rapat dengan ketara. Kelajuan Clara menurun. Dia terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk melawan ombak. Sakai Haruki pula bergerak semula jadi seolah-olah menyatu dengan air. Oh, jurang semakin rapat. Suara sarjan yang mengulas dipenuhi dengan ketegangan. Penonton juga mula riuh. Haruki mengejar. Kenapa dia laju sangat? Macam menunggang ombak. 7 Hajoen Player. Clara melihat ke sisi untuk melihat Haruki. Dia sedang mengejar dengan perbezaan hanya 5 meter. Dia tidak percaya. Dia pasti dia adalah pakar dalam renang lautan. Jadi bagaimana Haruki boleh mengejar dengan begitu mudah? Tidak, saya tak boleh kalah lagi. Clara memecut dengan panik. Namun, tenaganya sudah banyak berkurang. Lengannya terasa berat dan kakinya mula lemah. Tambahan pula, dia terus menelan air masin, menyebabkan dadanya berasa loya. 900 meter. Kedua-dua mereka beriringan. Malah, Sakai Haruki mula mendahului sedikit demi sedikit. Pergerakannya tetap santai, seolah-olah dia kembali ke zaman kanak-kanaknya bermain di Laut Sipadan. Tak mungkin. Haruki memintas. Penonton terkejut. Terutama ekspresi pegawai wanita yang lain bertukar pucat. Clara, teruskan, jangan putus asa. Ketika pusingan pelampung 1 kilometer, jurang antara kedua-dua mereka semakin luas. Sakai Haruki memegang pelampung dan menukar arah dengan cekap, manakala Clara teragak-agak dan membuang masa. Apabila tenaga berkurang, daya pertimbangan juga menjadi tumpul. Perjalanan pulang bermula. Kali ini arus bertiup dari hadapan. Ia adalah bahagian yang lebih sukar. Clara mengayuh lengannya dengan sekuat hati, namun dia sudah mencapai batasnya. Nafasnya menjadi berat dan penglihatannya mula kabur. Tangan dan kakinya tidak bergerak seperti yang dikehendaki. Di tanda 1, 3 kilometer, tiba-tiba kekejangan berlaku di betis kanan Clara. Ototnya kaku kerana air sejuk dan senaman yang melampau. Dengan jeritan, tubuh Clara mula tenggelam ke dalam air. Kakinya tidak dapat bergerak dan dia kehilangan keseimbangan. Dia tidak dapat terapung hanya dengan tangannya. Ketakutan menyambar. Saya akan mati. Saya benar-benar akan mati. Clara mengayuh tangannya dengan panik, tetapi dia terus tenggelam. Dia mula menelan air. Air laut masuk ke paru-parunya, menyebabkan dia menjadi lebih panik. Jeritan kedengaran dari pantai. Clara lemas. Bot penyelamat, cepat. Bot penyelamat bergegas bertolak, tetapi nampaknya akan mengambil masa kerana jarak. Tepat pada saat itu, Sakai Haruki berubah arah. Dia yang sedang menuju ke pantai, tiba-tiba berpusing dan menuju ke arah Clara. Tiada keraguan sedikit pun. Kemenangan tidak penting. Sakai Haruki mendekati Clara dengan kelajuan pantas. Dia menemui Clara yang sedang meronta di dalam air dan segera menyelam. Di bawah air, Clara hampir kehilangan kesedaran. Matanya terpejam dan tenaganya hilang dari tubuhnya. Tepat pada saat itu, pelukan kuat menyelubunginya. Sakai Haruki menahan dagu Clara dan memeluk dadanya dengan satu tangan. Kemudian dia naik ke permukaan dengan tendangan yang kuat. Uhuk, uhuk. Sebaik sahaja Clara keluar dari air.
Dia terbatuk-batuk teruk. Dia sedar, tetapi tidak dapat menahan badannya. Tenang. Jangan paksa diri. Suara Sakai Haruki yang tenang kedengaran. Dia dengan cekap membalikkan Clara ke sisi dan bergerak ke arah pantai dengan cara menyelamat. Walaupun dengan berat seorang lagi, pergerakannya stabil. Sakai Haruki berenang ke arah pantai sambil memegang Clara dengan selamat. Ombak melanda mereka, tetapi Sakai Haruki terus bergerak ke hadapan tanpa goyah. Lengannya memeluk badan Clara dengan erat dan menghasilkan daya tujah dengan lengan dan kakinya. Awak selamat. Kita akan sampai sebentar lagi. Sakai Haruki berkata di telinga Clara. Clara sedar, tetapi tidak dapat bercakap. Dia terus memuntahkan air laut sambil terbatuk-batuk dan seluruh badannya lemah. Namun, dia berasa selamat secara aneh dalam pelukan Sakai Haruki. Di pantai, suasana kecoh. Ratusan penonton serentak berdiri menatap laut. Sakai Haruki menyelamatkan Clara. Dia mengabaikan kemenangan untuk menyelamatkan nyawa. Dia tentera sejati. Bot penyelamat semakin dekat. Anggota penyelamat menghulurkan tangan. Serahkan dia kepada kami. Namun, Sakai Haruki menggelengkan kepalanya. Tidak apa, saya akan bawa dia ke pantai. Dia tidak melepaskan Clara sehingga ke akhir. Dia menggunakan ombak untuk mendekati pantai dengan lebih cepat. Apabila akhirnya mereka tiba di kawasan Cetek, kaki tangan perubatan bergegas datang. Sakai Haruki dengan berhati-hati meletakkan Clara di pantai berpasir. Dia masih batuk, tetapi pernafasannya stabil. Periksa nadi, sediakan topeng oksigen. Kaki tangan perubatan memulakan rawatan kecemasan dengan cepat. Sakai Haruki mengundur selangkah, memerhati. Air menitis dari seluar renang hitamnya dan dadanya naik turun dengan pantas. Kini, keletihan mula menyambar. Clara membuka matanya. Dia melihat Sakai Haruki melalui topeng oksigen. Air mata berkumpul di mata birunya. Kenapa? Kenapa awak selamatkan saya? Suaranya serak, tetapi dia berjaya mengeluarkan perkataan. Awak boleh menang. Ia kemenangan yang pasti. Sakai Haruki melutut. Ekspresinya serius. Apa pentingnya kemenangan? Nyawa manusia adalah keutamaan. Pada saat itu, pantai diselubungi kesunyian. Kemudian, seseorang mula bertepuk tangan. Ia adalah komandan pangkalan. Diikuti oleh pegawai lain dan tentera, mereka turut bertepuk tangan. Tidak lama kemudian, seluruh pantai dipenuhi dengan bunyi tepukan yang gemuruh. Bravo, tentera sejati. Mengagumkan, air mata mengalir dari mata Clara. Dia coba menanggalkan topeng oksigen untuk bercakap, tetapi kaki tangan perubatan menghalangnya. Anda masih perlu berehat. Kami akan bawa Anda ke hospital. Sambil diusung di atas usungan, Clara terus menatap Haruki. Pandangannya dipenuhi dengan kebimbangan yang ikhlas. Tiada sedikit pun rasa bangga atau kegembiraan atas kemenangan. Pegawai wanita lain bergegas datang. Clara, awak okey? Kuatkan semangat. Emily memandang Sakai Haruki. Perasaannya bercampur aduk di wajahnya. Awak boleh menang tadi. Kemenangan tidak penting, Sakai Haruki mengulangi sambil berdiri. Salah satu prinsip pasukan khas Malaysia adalah tidak pernah meninggalkan rakan seperjuangan. Walaupun lawan, bukankah kita tentera yang sama? Hanna membuka mulutnya. Tapi taruhan, batalkan taruhan itu, Sakai Haruki berkata dengan tegas. Pada mulanya, membuat taruhan sebegitu adalah satu kesilapan. Kehormatan seorang anggota tentera tidak sepatutnya diperdagangkan begitu. Semua pegawai wanita itu kehilangan kata-kata. Mereka menyedari betapa bodohnya mereka. Mereka berasa malu dengan diri mereka yang dipenuhi keangkuhan dan prejudis. Sofia menundukkan kepalanya. Maafkan kami. Kami salah. Mari turut menundukkan kepalanya. Pasukan khas Malaysia. Kami benar-benar salah faham tentang awak. Olivia mengelap air matanya dan berkata, kami benar-benar kalah. Sepenuhnya. Sempurna. Petang itu, di hospital pangkalan, Clara berbaring di katil bilik ward. Nasib baik tiada masalah besar, tetapi dia perlu tinggal di hospital sehari untuk berehat. Cahaya matahari petang menembus masuk dari tingkap, dan laut kelihatan di kejauhan. Ketuk, ketuk. Bunyi ketukan, dan pintu terbuka. Sakai Haruki masuk. Di tangannya ada sejambak bunga. Awak. Okey. Clara bangkit dari katil dan duduk.
Wajahnya yang pucat kini sedikit berwarna. Saya selamatkan berkat awak. Sakai Haruki meletakkan bunga di atas meja. Ia adalah sejambak bunga liar yang ringkas. Bunga-bunga itu tumbuh di bukit di belakang pangkalan. Saya fikir tidak sopan datang melawat dengan tangan kosong. Clara tersenyum samar. Dan segera, ekspresinya menjadi serius. Saya benar-benar ingin tahu, kenapa awak begitu pandai berenang? Terutama di laut. Sakai Haruki duduk di kerusi. Saya membesar di Pulau Sipadan. Ibu saya seorang penyelam ama. Dan ayah saya seorang nelayan. Saya belajar berenang sebelum saya belajar berjalan. Anak penyelam ama? Clara memandangnya dengan mata terkejut. Saya pernah dengar tentang mereka. Penyelam ama di Pulau Sipadan boleh menyelam sehingga 20 meter tanpa sebarang peralatan. Ibu awak pergi sehingga 30 meter? Sakai Haruki tersenyum. Saya mengikutnya sejak saya berumur 7 tahun. Pada mulanya, saya mula dengan memungut abalon di tempat cetek. Clara menggelengkan kepalanya. Jadi, laut seperti rumah bagi awak. Betul. Walaupun ada ribut atau ombak besar, laut sentiasa ada di sana. Jika Anda takut, laut akan menelan Anda. Tetapi jika Anda menghormati dan memahaminya, ia akan menerima Anda. Kesunyian seketika menyelubungi mereka. Clara membuka mulutnya terlebih dahulu. Saya sedar betapa angkuhnya saya. Saya fikir teknik dan peralatan sudah cukup. Tapi awak menyatu dengan laut. Tidak begitu, Haruki berkata dengan rendah diri. Saya hanya sudah lama bersama dengannya. Clara tiba-tiba turun dari katil dan melutut di hadapan Sakai Haruki. Apa yang awak buat? Sakai Haruki terkejut dan cuba membantunya berdiri, tetapi Clara tidak mengangkat wajahnya. Saya mahu memohon maaf dengan betul kerana menghina awak pasukan khas Malaysia, kerana mencadangkan taruhan yang menjijikkan itu. Saya memohon maaf atas segalanya. Bangunlah. Awak tidak perlu berbuat begini. Tidak, ini pun tidak cukup. Clara mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan air mata. Saya akan memohon maaf secara terbuka di perhimpunan pagi esok, di hadapan semua anggota. Kemudian dia berhenti seketika dan meneruskan. Saya tidak akan melupakan seumur hidup saya. Imej seorang tentera sejati yang awak tunjukkan kepada saya. Sakai Haruki membantu Clara berdiri. Mari kita lupakan masa lalu. Kita sudah menjadi rakan seperjuangan sekarang. Pada saat itu, pintu bilik Wat terbuka dan pegawai wanita lain masuk. Semuanya membawa bunga dan hadiah. Clara, awak okey? Mereka berhenti seketika apabila melihat Sakai Haruki, dan serentak mereka menundukkan kepala. Sakai Haruki, terima kasih banyak-banyak kerana menyelamatkan Clara. Dan kami mohon maaf atas kesilapan kami. Sakai Haruki mengangkat tangan, menghalang mereka. Sudah cukup, hentikan. Saya hanya melakukan apa yang patut, Emily berkata sambil menahan air mata. Perkara yang patut, adakah kami boleh melakukannya? Hana turut menggelengkan kepalanya. Jujur, saya tak yakin. Kami buta kerana nafsu untuk menang. Sakai Haruki menatap keluar tingkap. Matahari terbenam mewarnai laut dengan merah. Ibu saya berkata, di laut, satu-satunya cara untuk hidup adalah dengan melindungi satu sama lain. Tiada siapa boleh mengalahkan laut sendirian. Semua orang menjadi senyap mendengar kata-katanya. Keesokan paginya, jam 8 pagi, padang perhimpunan utama pangkalan dipenuhi dengan lebih 2,000 anggota. Ia adalah perhimpunan biasa, tetapi kabar angin bahawa ada sesuatu yang istimewa akan berlaku telah tersebar dan lebih ramai orang berkumpul daripada biasa. Anggota tentera dari pelbagai negara beratur mengikut negara masing-masing dan pegawai-pegawai kanan duduk di hadapan mimbar. Komandan pangkalan, seorang jeneral tentera Amerika Syarikat, berdiri di hadapan mikrofon. Sebelum kita mulakan perhimpunan hari ini, ada pengumuman istimewa. Major Clara, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada semua anggota. Padang menjadi riuh. Kejadian di laut semalam sudah tersebar di seluruh pangkalan. Semua orang ingin tahu apa yang akan dikatakannya. Clara naik ke mimbar. Dia memakai pakaian seragam, tetapi wajahnya masih pucat. Dia memegang manuskrip yang telah disediakannya, tetapi dia meletakkannya dan berdiri di hadapan mikrofon. Kepada semua anggota, suara Clara bergema melalui pembesar suara
padang menjadi sunyi. Anda semua tahu tentang kejadian di laut semalam. Tetapi kejadian sebelum itu, Anda mungkin tidak tahu. Dia menarik nafas dalam-dalam. 3 hari yang lalu, saya dan 5 pegawai wanita lain secara terbuka menghina Sakai Haruki dari pasukan khas Malaysia. Kami mengabaikan pasukan khas Malaysia dan mengejek kemampuan mereka. Padang menjadi lebih sunyi. Ramai yang mendengar tentang perkara ini buat kali pertama. Lebih memalukan lagi, suara Clara bergetar. Kami mencadangkan taruhan yang memalukan, bahawa jika kami menang, kami akan menghabiskan 1 malam bersama, 1 cadangan yang tidak sepatutnya dibuat sebagai seorang tentera, apatah lagi sebagai manusia. Keluhan kedengaran dari sana-sini di padang. Ekspresi terkejut dapat dilihat. Keangkuhan dan prejudis kami melampau. Kami percaya buta pada keunggulan tentera Barat dan memandang rendah tentera Asia. Terutama, kami mempunyai prejudis bahawa pasukan khas Malaysia akan lemah di laut. Clara berhenti seketika, mengelap air matanya. Namun, Sakai Haruki menerima penghinaan kami dalam diam dan mencadangkan pertarungan yang adil dan berani. Hasilnya adalah kekalahan saya. Di kolam dan di laut, dia menatap barisan pasukan khas Malaysia tempat Haruki berdiri. Ketika saya hampir lemas di laut semalam, Haruki mengabaikan kemenangan yang pasti dan menyelamatkan saya. Tiada keraguan sedikit pun. Pada saat itu, saya menyedari siapa tentera sejati dan apa itu kehormatan sejati. Suara Clara semakin lama semakin kuat. Kami salah. Benar-benar salah. Kami belajar bahawa kekuatan sejati datang dari semangat, bukan dari teknik atau peralatan. Dan tentera sejati adalah orang yang tahu bagaimana menyelamatkan musuh sekalipun. Dia turun dari mimbar dan berjalan ke hadapan barisan pasukan khas Malaysia dan berdiri di hadapan Haruki. Sakai Haruki dan pasukan khas Malaysia, Clara, memberi hormat secara rasmi dan melutut. Saya memohon maaf dari lubuk hati saya. Maafkan saya. Mengikutinya, 5 pegawai wanita yang lain turut keluar ke hadapan barisan dan melutut. Kami mohon maaf. Maafkan kami. Kami salah. Di hadapan 2,000 orang, pemandangan 6 pegawai wanita Barat melutut dan memohon maaf kepada pasukan khas Malaysia adalah mengejutkan. Padang diselubungi kesunyian. Sakai Haruki melangkah ke hadapan. Bangunlah. Suaranya tenang. Kami sudah maafkan. Sekarang, bangunlah dan mari kita bertemu sebagai tentera yang sama. Sakai Haruki menghulurkan tangan kepada Clara. Clara memegang tangannya sambil menangis dan berdiri. Pegawai wanita lain turut berdiri. Namun, ada satu perkara yang ingin saya katakan. Sakai Haruki memegang mikrofon. Walaupun negara berbeza, bangsa berbeza, budaya berbeza, kita semua adalah tentera yang mempertahankan nilai yang sama. Kita mempertahankan keamanan, melindungi yang lemah, dan mengorbankan nyawa untuk rakan seperjuangan. Itulah yang menyatukan kita. Dia memandang sekeliling padang. Daripada mengabaikan dan memandang rendah satu sama lain, saya harap kita dapat menghormati dan belajar dari satu sama lain. Saya berharap kita dapat menjadi rakan seperjuangan sejati yang menghargai kekuatan masing-masing dan saling melengkapi kelemahan. Sakai Haruki memberi hormat. Clara dan pegawai wanita lain turut membalas hormat. Pada saat itu, komandan pangkalan mula bertepuk tangan. Hebat, inilah semangat tentera sejati. Diikuti oleh pegawai lain, para jeneral, dan tentera, mereka turut bertepuk tangan. Tidak lama kemudian, seluruh padang dipenuhi dengan bunyi tepukan yang gemuruh. Bravo! Mengagumkan, inilah kehormatan sebenar. Tepukan berpanjangan. Ramai orang menitiskan air mata. Ia adalah detik di mana prejudis dan keangkuhan runtuh, dan rasa hormat dan pemahaman sejati lahir. Komandan pangkalan sekali lagi memegang mikrofon. Hari ini kita telah mempelajari pelajaran penting. Tindakan Sakai Haruki akan digunakan sebagai bahan pendidikan di pangkalan kita pada masa hadapan. Dan komandan berhenti seketika sebelum berkata, saya menganugerahkan anugerah khas kepada Sakai Haruki sebagai tanda penghargaan kerana menunjukkan contoh teladan semangat ketenteraan. Tepukan kembali meletus. Sakai Haruki menundukkan kepalanya dengan rendah diri. Selepas perhimpunan selesai, Sakai Haruki berjalan di pantai. Cahaya matahari pagi memantul di ombak, berkilauan. Sakai Haruki.
Dia menoleh apabila mendengar suara memanggil dari belakang dan melihat Clara dan pegawai wanita lain. Kini mereka berpakaian kasual. Boleh kami berjalan bersama awak? Sakai Haruki mengangguk. Mereka bertuju berjalan sebaris di pantai. Terima kasih banyak-banyak, kata Emily. Awak mengajar kami pelajaran sebenar. Saya tidak mengajar apa-apa, Sakai Haruki tersenyum. Saya hanya melakukan apa yang saya pelajari. Hana bertanya dengan rasa ingin tahu. Adakah semua pasukan khas Malaysia pandai berenang seperti awak? Tidak. Sakai Haruki ketawa. Saya kes istimewa. Namun, pasukan khas Malaysia masing-masing mempunyai kekuatan sendiri. Ada pakar gunung, ada penembak tepat. Sofia berkata, kami pun begitu. Masing-masing ada bidang kepakaran, tapi selama ini kami hanya menganggapnya sebagai kebanggaan. Kami menggunakannya sebagai alat untuk memandang rendah orang lain. Mari mengeluh. Saya faham sekarang, kekuatan sejati bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk menjadi kuat bersama. Olivia mencadangkan, saya ingin kita kerap mengadakan latihan bersama selepas ini. Saya rasa kita banyak belajar dari satu sama lain. Clara memandang Sakai Haruki, terutama dari awak, cara menjadi satu dengan laut. Sakai Haruki mengangguk. Baiklah, saya pun akan banyak belajar dari Anda semua. Sambil mereka berjalan dan berbual, matahari semakin tinggi. Ombak masih membasahi pantai dan camar-camar terbang di langit. Clara berkata dengan berhati-hati. Tentang taruhan itu, lupakan sahaja, Sakai Haruki berkata dengan tegas. Ia tidak pernah berlaku dari awal. Tapi ada satu perkara yang saya ingin tunaikan, Clara berkata dengan serius. Apa dia? Untuk menghormati awak seumur hidup saya. Itu bukan taruhan, tetapi perasaan ikhlas saya. Pegawai wanita lain turut mengangguk. Kami pun begitu. Kami tidak akan melupakan seumur hidup kami. Terima kasih kerana menunjukkan kepada kami apa itu tentera sejati. Sakai Haruki tidak berkata apa-apa, hanya menatap laut. Laut sipadan terlintas di fikirannya. Dia seolah-olah mendengar suara ibunya. Bagus, anakku, ibu bangga denganmu. Seminggu berlalu. Dalam tempo itu, suasana di pangkalan telah berubah sepenuhnya. Cara pandang terhadap pasukan khas Malaysia telah berubah, dan dinding antara anggota tentera dari pelbagai negara telah rendah. Yang paling ketara adalah perubahan pada Clara dan pegawai wanita yang lain. Jam 6 pagi, pantai. 1, 2, 3, 4. Puluhan anggota tentera berenang bersama-sama mengikut kiraan. Yang mengejutkan, anggota tentera dari pelbagai negara bercampur aduk. Sakai Haruki memimpin sambil menunjukkan contoh, dan Clara memainkan peranan sebagai penolong jurulatih. Jangan kayuh lengan terlalu besar. Jangan melawan air, bergeraklah bersamanya. Mengikut arahan Haruki, anggota tentera membetulkan pergerakan mereka. Tentera Amerika, Britain, Jerman, Prancis, Kanada, Australia, dan Malaysia berlatih sebagai satu. Jurulatih Sakai, ini betul ke? Seorang askar Amerika bertanya. Kini semua orang memanggil Haruki sebagai jurulatih. Dengan arahan khas dari komandan pangkalan, Haruki telah dilantik sebagai jurulatih khas renang. Bagus. Tapi jangan angkat kepala terlalu tinggi semasa bernafas, hanya pusingkan sedikit kepala sahaja. Sakai Haruki sendiri menunjukkan contoh. Pergerakannya tetap semula jadi seolah-olah menyatu dengan air. Selepas latihan selesai, semua orang duduk bersama di pantai. Kini tiba masa untuk Sakai Haruki berkongsi pengalaman. Laut sipadan benar-benar ganas. Terutama laut pada musim sejuk, boleh membunuh. Namun, Ama tetap bekerja di dalamnya. Anda tahu apa rahsianya? Semua orang memandangnya dengan mata penuh ingin tahu, percaya satu sama lain. Tiada siapa yang menyelam sendirian. Sentiasa ada rakan seperjuangan yang memerhati di permukaan. Dan jika isyarat bahaya dihantar, mereka akan segera pergi menyelamat. Clara mengangguk. Sistem buddy, ya. Kami pun ada konsep yang serupa. Betul. Tapi sistem budi amal lebih istimewa. Mereka menyerahkan nyawa sepenuhnya. Oleh itu, ikatan antara amal lebih dari keluarga. Emily berkata dengan kagum. Jadi sebab itulah jurulatih Sakai menyelamatkan Clara tanpa ragu-ragu. Ia sudah sebati dalam diri awak. Sakai Haruki tersenyum. Ibu saya sentiasa berkata, di laut, kita semua bersaudara. Bukan pesaing,
tetapi rakan seperjuangan yang saling melindungi. Hana bertanya, "Adakah ibu awak masih bekerja sebagai ama?" Ekspresi Sakai Haruki menjadi gelap seketika. Dia meninggal 5 tahun lalu, kanser paru-paru. Ia adalah kesan sampingan kerana bekerja di air sejuk seumur hidupnya. Semua orang menjadi senyap. Clara dengan berhati-hati meletakkan tangan di bahu Sakai Haruki. "Maafkan saya. Menyentuh kenangan pahit. Tidak mengapa. Ibu saya pasti bangga. Kerana saya berkongsi ajaran ibunya dengan begitu ramai orang." Pada masa itu, seorang anggota pasukan khas Malaysia berlari datang. Sakai Haruki, panggilan telefon kecemasan. Dari Jepun, Sakai Haruki berdiri. Ekspresinya tidak seperti biasa. Apa yang berlaku? 10 menit kemudian, semis Sakai Haruki kembali. Wajahnya pucat lesi. "Jurulatih Sakai, apa yang berlaku?" Clara bertanya dengan risau. "Ayah, saya rebah. Pendarahan otak." Semua orang terkejut. "Dia kini di unit rawatan rapi di Hospital Ise. Saya perlu pergi dengan segera." Clara segera berdiri. "Saya akan laporkan kepada komandan. Awak sepatutnya dapat cuti khas." Pegawai wanita lain turut berdiri. "Kami pun akan bantu. Kalau ada apa-apa yang awak perlukan, beritahu kami." 1 jam kemudian, di pejabat komandan pangkalan. "Sakai Haruki, cuti khas seminggu diluluskan." Komandan menandatangani dokumen itu. "Terima kasih, Komandan, dan terima ini juga." Komandan menghulurkan sampul surat. "Ini adalah wang ihsan yang dikumpulkan oleh anggota pangkalan. Gunakan untuk perbelanjaan hospital." Sakai Haruki terkejut dan membuka sampul surat itu. Ada sejumlah besar wang di dalamnya. "Saya tidak boleh menerima sebanyak ini. Jangan menolak. Semua orang beri secara sukarela. Ini adalah sedikit balasan atas apa yang kamu ajarkan kepada kami." Di luar pintu, Clara dan pegawai wanita menunggu. "Kami pun akan bantu secara pribadi." Clara menghulurkan sampul surat. "Maaf, tapi jangan menolak. Kalau difikirkan apa yang kami lakukan kepada awak selama ini pun tidak cukup." Pegawai wanita lain turut memberikan apa yang mereka sediakan. "Ini tangkal, dari Britain, kononnya membawa tuah. Ini herba tradisional Jerman, akan membantu pemulihan. Wain Perancis, minumlah bersama ayah awak apabila dia pulih." Air mata berkumpul di mata Sakai Haruki. "Anda semua, sudah tentu, kalau ahli keluarga sakit, kita membantu, kan?" Olivia tersenyum. "Awak yang mengajar kami, bahwa kita semua rakan seperjuangan dan bersaudara." Di dalam kereta menuju ke lapangan terbang, Clara sendiri memandu. Sakai Haruki duduk di tempat penumpang, memerhati keluar tingkap. "Adakah awak rapat dengan ayah awak?" Clara bertanya dengan berhati-hati. "Rumit," Sakai Haruki mengeluh. "Masa kecil, saya takut kepadanya. Dia akan pulang mabuk dan memarahi saya. Tapi kemudian saya faham. Betapa susahnya kerja nelayan, betapa banyak dia berkorban untuk menyara keluarga. Adakah awak menyesal?" "Saya tidak pernah mengucapkan terima kasih dengan betul. Atau mengatakan saya sayang awak. Lelaki Jepun memang begitu." Clara tersenyum. "Mereka tidak pandai meluahkan perasaan." Clara memegang tangan Sakai Haruki. "Belum terlambat. Ayah awak pasti akan sedar." Mereka tiba di lapangan terbang. Clara memeluk Haruki. "Pastikan awak hubungi kami. Kalau ada apa-apa yang awak perlukan, beritahu kami." Pegawai wanita lain juga memeluknya seorang demi seorang. "Kuatkan semangat. Kami akan berdoa di sini. Ayah awak pasti akan pulih." Sakai Haruki menundukkan kepalanya, memberi hormat. "Terima kasih banyak-banyak. Anda semua memberi saya kekuatan." Pesawat berlepas. Sakai Haruki memerhati pangkalan yang semakin mengecil di luar tingkap. Hanya seminggu yang lalu, ia adalah tempat yang asing, tetapi kini ia telah menjadi tempat di mana dia mempunyai keluarga lain. "Ayah, tolong tunggu. Ada banyak perkara yang ingin saya bincangkan." Sementara itu, di pangkalan, Clara mencadangkan latihan khas. "Sehingga jurulatih Sakai kembali, kita akan teruskan latihan sendiri. Untuk tidak melupakan apa yang dia ajarkan kepada kita." Semua orang bersetuju. "Dan satu lagi," kata Emily. "Mari kita belajar tentang budaya Jepun. Untuk memahami satu sama lain, kita perlu tahu tentang budaya." Hana membuka komputer ribanya. "Bagus.
sejarah Jepun, budaya, bahasa, banyak yang perlu dipelajari. Sofia mencadangkan, saya juga ingin mencuba makanan Jepun. Kononnya ada yang dipanggil umeboshi. Mary ketawa. Apa kata kita belajar keseluruhan budaya Asia dalam masa ini? Kita perlu tahu betapa jahilnya kita. Olivia berkata, jurulatih Sakai pasti terkejut apabila dia kembali. Kalau kita menyapanya dalam bahasa Jepun. Clara berkata dengan ekspresi bertekad. Inilah peluang untuk benar-benar berubah. Bukan hanya penampilan, tetapi dari hati. Kerana dia telah mengubah kita, kita akan membalasnya dengan perubahan. 3 bulan kemudian, pangkalan latihan bersama antarabangsa Langkawi. Cahaya matahari pagi mewarnai lautan Pasifik dengan warna keemasan. Di pantai, anggota tentera dari pelbagai negara berkumpul untuk latihan renang. Namun, hari ini adalah hari yang istimewa. Jurulatih Sakai akan kembali. Betul ke? Ayah dia okey? Dia sudah pulih sepenuhnya. Macam cerita keajaiban, kabar angin tersebar, dan seluruh pangkalan menjadi ceria. Ketiadaan Haruki selama 3 bulan ini sangat dirasai. Latihan renang bersepadu yang dimulakannya diteruskan, tetapi semua orang menunggu kepulangannya. Dalam perjalanan dari lapangan terbang ke pangkalan, Sakai Haruki merenung keluar tingkap, termenung. Ayahnya bernasib baik telah pulih, dan buat pertama kalinya, mereka dapat berbual dari hati ke hati. Mereka mengucapkan, saya sayang awak antara satu sama lain dan berpelukan. Ia adalah kali pertama dalam 60 tahun hidupnya. Apabila mereka tiba di pintu gerbang utama pangkalan, Sakai Haruki terkejut dan membuka mulutnya. Selamat kembali, jurulatih Sakai. Ratusan anggota tentera beratur menyambutnya, dan mereka menyapanya dalam bahasa Jepun. Sebutannya kekok, tetapi dipenuhi dengan keikhlasan. Clara melangkah ke hadapan. Selamat kembali, jurulatih Sakai. Dia juga bercakap dalam bahasa Jepun. Ia adalah hasil belajar bersungguh-sungguh selama 3 bulan. Anda semua. Air mata berkumpul di mata Sakai Haruki. Kami sangat risau kan? Emily mendekat. Ayah awak benar-benar okey ke? Ya. Dia sudah pulih sepenuhnya. Berkat wang ihsan yang Anda semua hantar, dia dapat rawatan terbaik. Hana menunjukkan tabletnya. Tengok ni, apa yang kami buat semasa jurulatih tiada. Pada skrin, ada video latihan selama 3 bulan ini. Anggota tentera dari pelbagai negara berenang bersama, saling membantu dan menyokong. Kami buat seperti yang jurulatih ajarkan, Sofia berkata dengan bangga. Kini kami semua berkawan. Mari menambah. Dan kami juga belajar budaya Jepun. Kami sudah makan umeboshi dan belajar karate. Olivia berkata sambil ketawa. Kami juga menonton dokumentari Ama dari Pulau Sipadan. Ia sangat menakjubkan. Sakai Haruki terharu sehingga tidak dapat berkata-kata. Dia dapat merasakan betapa banyak mereka berusaha semasa ketiadaannya. Petang itu, persembahan khas diadakan di Dewan Pangkalan. Sakai Haruki berdiri di mimbar. Dewan penuh sesak. Hari ini, saya ingin berkongsi apa yang saya sedari di katil hospital ayah saya. Semua orang mendengar dengan senyap. Anda tahu apa perkataan pertama yang ayah saya katakan apabila dia sedar? Maafkan saya. Katanya, walaupun dia telah bekerja seumur hidup untuk keluarganya, dia berkata maafkan saya. Sakai Haruki berhenti seketika. Pada masa itu, saya menyadari betapa pentingnya perkara yang kita anggap remeh antara satu sama lain. Persahabatan rakan seperjuangan, rasa hormat. Kita tidak boleh menganggap perkara ini remeh. Clara mengelap air matanya. Orang lain juga terdiam. Kehangatan yang Anda semua tunjukkan kepada saya, itu memberi saya kekuatan yang besar. Rakan seperjuangan sejati yang melangkaui, sempadan, bangsa, dan jantina. Terima kasih banyak-banyak. Sakai Haruki menundukkan kepalanya dalam-dalam, memberi hormat. Tepukan gemuruh meletus. Setahun kemudian, di Ibu Pejabat PBB di Geneva, satu persidangan pembentangan kes cemerlang kerjasama ketenteraan antarabangsa diadakan. Pembentang adalah Major Clara. Setahun yang lalu, kami terperangkap dalam prejudis dan keangkuhan. Namun, seorang manusia mengubah segalanya. Gambar Sakai Haruki dipaparkan di skrin besar. Sakai Haruki dari pasukan khas Malaysia. Dia memilih nyawa berbanding kemenangan dan memilih pengampunan berbanding dendam. Tindakannya mengubah kami semua.
Clara menunjukkan slide seterusnya. Ia adalah gambar anggota tentera dari pelbagai negara berlatih bersama. Kini di pangkalan kami, anggota tentera dari pelbagai kewarganegaraan berlatih sebagai satu pasukan. Kami belajar kekuatan masing-masing dan saling melengkapi kelemahan. Inilah kerjasama antarabangsa sejati. Penonton mengagumi. Pegawai tentera dari pelbagai negara mengambil nota. Pelajaran paling penting adalah ini. Kekuatan sejati bukan untuk mengalahkan lawan, tetapi untuk menjadi kuat bersama. Untuk melihat mereka sebagai rakan seperjuangan, bukan sebagai pesaing. Apabila pembentangan selesai, tepukan gemuruh kedengaran. 5 tahun kemudian, Pusat Latihan Penyelamat Laut Antarabangsa Ise-Shima, Jepun, telah dibuka. Sakai Haruki dilantik sebagai pengarah pusat yang pertama. Clara dan 6 pegawai wanita lain semuanya memohon untuk menjadi jurulatih. Di sini, anggota tentera dari seluruh dunia akan belajar teknik penyelamat lautan. Sakai Haruki menyampaikan ucapan perasmian. Kami akan mengajar kebijaksanaan ama dari Pulau Sipadan, teknik tentera dari pelbagai negara, dan yang paling penting, semangat saling menyelamat. Ayah Sakai Haruki turut hadir di majlis perasmian itu. Walaupun di kerusi roda, wajahnya dipenuhi kebanggaan. Anakku, saya bangga denganmu. Ini semua berkat ayah. Clara mendekat dan menyapa dalam gaya Jepun. Ayah, selamat pagi, saya Clara. Oh, kamu Clara yang terkenal itu? Terima kasih. Kerana menjadi rakan seperjuangan yang baik kepada anak saya. Di laut di hadapan pusat itu, anggota tentera dari pelbagai negara berlatih renang bersama bunyi ombak, suara yang biasa kedengaran. 1, 2, 3, 4. Sambil melihat mereka, Sakai Haruki teringat ibunya. Ibu, awak melihatnya, semangat laut yang awak ajarkan kini tersebar ke seluruh dunia. 10 tahun kemudian, kisah Sakai Haruki diterbitkan dalam buku pendidikan ketenteraan. Ia diterbitkan dengan tajuk Semangat Tentera Sejati, Kajian Kes Sakai Haruki. Ia menjadi bacaan wajib di sekolah-sekolah tentera di seluruh dunia. Clara menjadi Laksamana Tentera Laut Amerika Syarikat. Dalam ucapannya, dia berkata, titik perubahan dalam kehidupan tentera saya adalah bertemu dengan pegawai dari pasukan khas Malaysia itu. Dia mengajar saya bukan teknik, tetapi semangat. Keberanian untuk mengubah musuh menjadi rakan seperjuangan, kehormatan untuk memilih nyawa berbanding kemenangan, itulah semangat tentera sejati. Pegawai wanita lain juga menjadi pemimpin di tempat masing-masing. Mereka semua menyebut pertemuan dengan Haruki sebagai titik perubahan dalam hidup mereka. Kini, Pusat Latihan Penyelamat Laut Antarabangsa Ise-Shima. Di pintu masuk pusat itu, tergantung satu papan tanda. Di laut, kita semua bersaudara. Menyelamatkan satu sama lain adalah misi kita. Ama Pulau Sipadan. Hari ini juga, pelatih dari pelbagai negara membaca kata-kata ini dan masuk. Mereka akan belajar bukan sahaja teknik renang, tetapi juga tentang rakan seperjuangan sejati. Di pantai, Sakai Haruki sedang membimbing para pelatih. Wajahnya yang kini berusia 40 kompan mempunyai kesan waktu, tetapi pandangannya tetap tajam dan dalam. Ingat, laut mengajar kita kerendahan hati. Walau sekuat manapun, tiada siapa yang boleh mengalahkan laut sendirian. Tetapi jika bersama, jika kita percaya satu sama lain, kita boleh mengatasi sebarang ombak. Para pelatih mengangguk. Di antara mereka, ada anak perempuan Clara. Dia datang ke sini setelah mendengar cerita ibunya. Jurulatih Sakai, ibu saya berkata, jurulatih mengubah hidupnya. Sakai Haruki tersenyum. Kita saling mengubah satu sama lain. Itulah pertemuan sejati. Matahari terbenam mewarnai laut dengan merah. Ombak masih membasahi pantai dan camar-camar terbang di langit. Namun, kini ia bukan lagi sekadar pantai. Ia adalah tempat bersejarah di mana prejudis runtuh dan rasa hormat sejati bermula. Sakai Haruki menatap kaki langit. Wajah ibu dan ayahnya terlintas di fikirannya. Kebijaksanaan hidup yang mereka ajarkan kini tersebar ke seluruh dunia. Inilah balasan terbaik yang saya boleh lakukan. Angin bertiup. Bau masin laut menyambar hidung. Sakai Haruki menarik nafas dalam-dalam dan kembali berjalan ke arah para pelatih. Baiklah, mari kita mulakan lagi. Hari ini kita akan belajar cara membaca ombak. Suaranya bergema di pantai. Generasi baru anggota tentera sedang membesar sambil menerima ajarannya.
Mereka juga, suatu hari nanti, akan menyampaikan semangat ini kepada orang lain. Inilah perubahan yang dicipta oleh keberanian seorang manusia. Ombak kecil menjadi gelombang besar, dan kini ia menggerakkan seluruh dunia. Bagaimana cerita hari ini? Pilihan Sakai Haruki menunjukkan bukan sekadar kebolehan berenang. Ia menunjukkan bahawa kekuatan sejati terletak pada keberanian untuk tahu bagaimana menyelamatkan musuh sekalipun, bukan untuk mengalahkan lawan. Kisah yang bermula dari taruhan memalukan yang dibuat oleh 6 pegawai wanita, cadangan provokatif untuk menghabiskan satu malam bersama, akhirnya membawa kepada kesimpulan yang menyentuh hati tentang saling menghormati dan menyelamatkan nyawa. Semoga semangat laut yang ditunjukkan oleh anak ama dari Pulau Sipadan, ajaran bahawa di laut, kita semua bersaudara, tersebar ke seluruh dunia, dan kita juga dapat menghormati satu sama lain tanpa prejudis dalam kehidupan seharian. Jika anda ingin mendengar lebih banyak cerita seperti kisah benar ini, sila langgan saluran kami dan berikan like. Jumpa lagi di kisah yang lebih menyentuh hati. Terima kasih.